Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keizinan, ruang dan peluang untuk kita terus berkongsi dalam bicara alam mistik. Dan pada sesi yang lepas kita juga berkongsi lebih dalam bidang perubatan Islam dengan kerjasama yang lebih rapat dengan Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia di bawah warisan Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dan kami di Ikhtiar Syifa juga di Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia, kita komited untuk mendidik masyarakat kita untuk memastikan orang Islam kita berada di atas satu landasan yang tepat dan benar dalam akidah, kepercayaan kepada perkara-perkara gaib, termasuklah dalam memahami perkara-perkara berkenaan dengan sihir, santau, saka, gangguan jin dan seumpamanya, agar kita tidak menyimpang ke jalan yang salah, sama ada dari sudut kefahamannya atau ketika mana kita mendapatkan sesuatu kaedah atau tata cara rawatannya. Kerana banyak benar orang Melayu kita, orang Islam kita yang tersilap langkah, yang kemudiannya imannya tercalar, akidahnya tercalar, dan yang lebih parah daripada itu, kita kata memberi kesan kepada kehidupan dia sendiri. Asalnya dia disihir orang, oleh kerana tidak ada satu kefahaman yang baik dalam masalah gangguan ini, kemudiannya dia pula menyihiri orang. Wal'iyadzubillah, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada tuan-tuan yang menonton. Saya tengok banyak komen di sini. Assalamualaikum daripada Muhammad Kuzaini, daripada Rab. Tadi tak dengar suara, minta maaf, dah dengar balik saya rasa. Wahidah Masyud, Anisha, Muhammad Daud Hadi, Mizida, Nabila, Iman Amira, Nur Hashimah, Zainab Rahmah, Sazila Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jawab dengan satu salam lah kepada semua sekali. Mudah-mudahan tuan-puan semua yang menonton diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat kesihatan yang baik, yang tidak ada sebarang gangguan, sama ada rohani maupun jasmani. Dan di sini saya yakin penonton-penonton yang bersama kita pada malam ini adalah followers ataupun pengikut di dalam page Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia, ataupun page Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dan juga pengikut-pengikut di page Ikhtiar Syifa. Jangan lupa sebelum kita teruskan malam ini, kita berkongsi tentang tanda-tanda gangguan. Tuan-tuan boleh share, boleh like, boleh tag kawan-kawan, terutamanya mereka yang ada simptom masalah-masalah, sama ada penyakit itu secara lahiriah, zahiriah, ataupun secara sikap yang kita tidak kenal apa masalahnya. Jadi share kepada kawan-kawan kita, share kepada rakan-rakan kita. Perkongsian sekitar 40 minit ini saya kira insya-Allah banyak memberi manfaat. Dan pada malam ini kita berkongsi tentang tanda-tanda gangguan. Kita pernah berkongsi tentang tanda-tanda gangguan ini, cuma saya tak ingat bila, agak lama saya rasa, kerana kita ada jadual silibus yang berterusan untuk kefahaman ataupun bicara tentang perubatan Islam ini. Dan sebahagian besarnya adalah tentang soal jawab, yang kita cuba menjawab pertanyaan, permasalahan dan sebagainya. Tuan-puan yang ada sebarang persoalan, yang ada pertanyaan, yang ada hal-hal berkenaan dengan gangguan yang nak diajukan untuk saya cuba menjawab dengan sedikit sebanyak ilmu dan kefahaman, insya-Allah akan cuba dijawab. Jika tidak mampu, kita serah kepada orang yang lebih arif ataupun lebih lama dalam bidang ini. InsyaAllah sesi akan datang kita bawakan ramai lagi esko-esko di peringkat Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia, seperti kalau baru-baru ni dengan Dr. Fauzi, Muhammad Usop, Ustaz Hasrizal Hasan, Tuan Kolonel Rashidi, kemudian daripada pengurusi Darussalam insya-Allah Ustaz Abdul Manaf Yusof,
Kemudian di bidang kedoktoran kita ada juga Dr. Syazif Ahmad, Dr. Hasamidi dan sebagainya. Dan insya-Allah kita bawakan kepada tonton di sana satu bidang yang lebih luas dalam bidang ini. Kerana kita di Ikhtiar Syifa juga di Persatuan Perubatan Islam Darussalam, kita ingin keluar di tengah masyarakat di dalam alam maya ini untuk membimbing dengan cara yang baik. Kita tidak publish ataupun siarkan rawatan orang tengah meraung-raung kesakitan. Kita sangat menekankan tentang soal adab, soal akhlak, soal aurat kalau bagi pesakit dan terutamanya. Kerana itu nilai-nilai itu penting untuk dipelihara, kerana dia merupakan kepentingan ataupun masalah bersama. Jadi yang bagi salam banyak lagi, sambungan salam Adi Arun, Rizwan Reza, Londang Purun, Ben Juni, Wan Mas Raab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu jawapan salam untuk semua. Jangan lupa like dan juga share, tag kepada rakan-rakan. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang tanda-tanda gangguan makhluk halus ini, maka kita perlu memahami dengan baik tanda gangguan ini. Apa maksud tanda? Dalam bahasa Arab dipanggil alam. Tanda. Bendera tu, bendera Malaysia, bendera Terengganu, bendera Kelantan, bendera Selangor. Dalam bahasa Arabnya alam. Alam maknanya tanda. Kalau nampak 14 jalur, ada biru, ada bintang, ada bulan, itu tanda negara Malaysia. Kalau ada merah, ada bulan, ada juga tanda Kelantan. Kalau ada merah, kuning, silang, Selangor. Terengganu hitam putihnya. Maknanya kita tengok sesuatu yang dilakar itu ataupun sesuatu bentuk itu, ia adalah tanda kepada sesuatu. Begitu juga dalam masalah gangguan ini, bila ada simptom-simptom, hampir 30 simptom yang kita sebutkan ini, lebih 30 simptom yang kita akan kongsikan nanti, maka dia lebih dekat, itulah tanda-tanda orang ada gangguan. Orang yang ada, sama ada kategorinya sihir, saka, santau dan seumpamanya, kita abaikan dulu. Yang penting bila mana adanya tanda-tanda ini, maka kita boleh, orang kata, meletakkan kecenderungan bahawa orang ni mungkin ada gangguan. Kalau ayam berkokok, tanda masuknya waktu pagi. Tapi kalau ayam tak berkokok, pagi juga. Bermakna kalau orang tu ada tanda, contohnya dia selalu mimpi menyusukan bayi, atau mendukung bayi, atau diberi orang bayi kepada dia untuk dipeluk, didakap, didukungnya, atau terlalu ternampak kelibat bayi yang menghampiri atau mendekatinya, maka kita kata ini tanda gangguan. Miripnya lebih kepada kategori saka, tapi tak apa, yang tu abaikan. Untuk di peringkat perawat, dia ada lebih kepada orang kata lebih detail. Tetapi kita tidak ingin menuduh atau kita tidak ingin mendakwa bahawa orang ni saka, orang ni sihir, orang ni santau. Kerana kalau didakwa orang ni saka, maka kita akan mencari-cari. Mak dululah ni yang belajar bomoh, ayah dululah ni yang belajar silat, atuk dululah ni yang belajar mengurut, dan sebagainya. Kalau kita kata bahawa benda tu sihir, maka kita akan mendakwa-dakwa jiran sebelah saya buat, yang rakan sekerja saya buat dan seumpamanya. Minggu lepas, bukan minggu lepas, 2-3 hari lepas, ada seorang WhatsApp, dia kata, Ustaz, saya mimpi terang-terang orang tu nampak gini-gini, orang ni lah yang buat saya, orang ni. Saya kata, mana bukti bahawa orang tu yang sihirkan puan? Dia kata, saya mimpi bukan bukti. Mimpi bukan bukti. Apakah kalau duit kita hilang dalam rumah, kemudian kita mimpi anak kita yang curi, apakah kita boleh tuduh anak kita yang curi? Tidak boleh. Mimpi adalah mainan tidur. Cuma kadang-kadang mimpi boleh datang sebagai satu ilham. Ini bicara atau topiknya lain sudutnya.
maknanya dia ada syarat-syarat untuk mimpi itu menjadi ilham. Orang tu benar-benar minta dengan Allah, dia sakit lama, dia solat tiap-tiap malam, dia solat tak berhenti, dia amalkan ada solat-solat khusus, bacaan-bacaan hizib yang khusus, maka dia tidur, dia minta Allah tunjukkan satu ilham bagaimana jalan untuk dia mengubati masalah dia dan seumpamanya. Tidur pun dengan cara sunnah, kemudian dengan tahajud, dengan solat malam dan sebagainya. Ada kadang-kadang mimpi itu boleh datang sebagai satu ilham. Tapi mimpi datang sebagai ilham ini, mimpi itu lazimnya datang kepada orang-orang yang baik. Kalau dia datang mimpi, kemudian kita pagi esok bangun, oh orang ni yang sihir aku, oh belakang rumah aku yang buatkan aku, oh kawan sekerja dulu yang santau aku, itu kita orang tak baik lagi. Banyakkan mimpi yang datang seperti itu adalah mimpi mainan syaitan. Maka dia suka sangat kita kata orang tu yang buat, orang ni yang buat, orang ni yang sihir, orang ni yang saka dan seumpamanya. Maka dia rosaklah silaturahim kita, rosaklah akhlak kita. Maka itu keberjayaan kumpulan jin yang cuba nak merosakkan umat manusia. Terima kasih pada tuan-tuan yang menonton. Saya kadang-kadang bercakap tak sempat nak tengok komen, tapi tak apa, teruskan komen. InsyaAllah kita cuba menjawab mana yang kita sempat baca. Jangan lupa like dan juga share. Jadi berbalik kepada tanda-tanda tadi, bermakna kalau kita mimpi tadi, kecenderungan dia tanda adanya gangguan jin. Tapi apakah semestinya ataupun wajib ada? Maka tidak 100% tepat kita kata. Tetapi kecenderungannya 80-90% orang ni ada gangguan. Tapi bukan satu benda yang boleh kita bawa hutan putih, cop, kamu memang ada gangguan. Tidak boleh. Tapi lazimnya seperti itu. Baik, kita berbalik kepada tanda-tanda gangguan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, gangguan itu kadang-kadang berlaku dalam keadaan tanda-tanda gangguan itu, ataupun seseorang yang ada masalah gangguan jin itu, dia boleh dilihat pada keadaan ketika mana kita sedar. Dia boleh dilalui ataupun dirasai ataupun dialami ketika mana kita berada dalam keadaan tidur. Maknanya kalau keadaan tidur, orang lain tak nampak lah, kita sahaja merasai dan melalui. Kalau berada dalam keadaan sedar, maka kadang-kadang orang sebelah kita ataupun orang yang rapat dengan kita, maka dia boleh perasan perubahan-perubahan itu, sama ada dengan cara diberitahu ataupun benda itu berlaku secara semula jadi, yang kita akan detailkan nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, tanda-tanda gangguan jin ini, dia boleh berada di dalam tubuh orang. Dia boleh berada di dalam kedai, premis, pejabat, rumah dan seumpamanya. Dia boleh berada di tempat dia sendiri, maknanya di laut, di gunung ganang, di bukit, di sungai-sungai dan seumpamanya. Nah, ada yang nak mencatat, boleh boleh catat, share dengan kawan-kawan kita, insya-Allah. Jangan lupa, siapa yang nak dapatkan kita punya bidara ikhtiar syifa, tuan-tuan boleh komen. Yang nak jadi dropship pun boleh komen. Kita buka plan dropship, insya-Allah. Tak umum lagi ni, saya terus umum kat sinilah pada awal bulan 7 nanti. Selama 3 tahun kita memang tidak buka secara official ataupun komersial dari sudut ejen ataupun pengedaran, tetapi kita decide untuk buka pada awal bulan 7 ini, insya-Allah, dengan beberapa sistem yang kita sudah lengkap atau sediakan. Baik, kita kembali kepada tanda gangguan tadi. Maka jin itu boleh berada dalam tubuh orang, jin itu boleh berada di tempat rumah orang, kedai orang, premis orang, pejabat orang. Jin itu berada di mana-mana, jin itu berada di tempat dia sendiri, tempat tinggal dia lah, Baik, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyenaraikan ataupun menyatakan beberapa tanda-tanda gangguan itu secara ringkas. Antaranya masalah sukar untuk tidur, sukar untuk tidur, pejam mata tak tidur, pejam mata tak tidur, pejam mata tak tidur, berjam-jam nak tidur dia, berjam-jam nak tidur dia, ambil masanya sangat-sangat lama untuk tidur. Nak kata dia tu tidur banyak siang, tidak, dah pergi kerja, dah penat semua dah, kerja memang pagi balik malam apa semua penat. Kalau siangnya tak tidur, malam pun tak boleh nak tidur, ini yang kita sebut kata tadi. Kalau dia cerita pada orang, saya ni susah Ustaz, malam-malam dia jumpa Ustaz rawatan, Ustaz saya ni memang malam tak boleh tidur, saya ni memang malam tak boleh tidur. Ustaz tu kata, awak ni ada kena gangguan. Ustaz tu kena tanya dulu,
Malam tu memang biasa tak boleh tidur tu, siang tu buat kerja ke macam mana? Ini kalau dia kata awak malam tak boleh tidur, malam tak boleh tidur, memang saka. Contoh. Maka kalau dia kata begitu tak betul. Kerana itu tanda-tanda, tapi tidak semestinya berlaku dengan ada tanda-tanda tu, kerana mungkin ada simptom lain. Jadi kalau siangnya memang tidur banyak, ataupun memang tak kerja, memang jenis tidur je, malam susah tidur, itu bukan kena gangguan, itu diganggu setan. Setan ganggu diri dia, apa malas ataupun tak tidur lah kita kata kerana kita di waktu siang kewajipan kita adalah melakukan kerja-kerja yang produktif, yang menghasilkan hasil kepada kehidupan kita, bukan dengan cara berehat atau goyang kaki ataupun habis masa dengan tidur. Baik, jadi antaranya adalah sukar untuk tidur. Yang kedua adalah gelisah dan sering terjaga ketika tidur pada waktu malam. Dia tidur, dia sering bangun terkejut, bangun menangis-nangis dia, bangun hatinya tak senang duduk, teringat, fikir sana, fikir sini, nampak sana, nampak sini, terbayang sana, terbayang sini, walhal tak ada apa-apa pun, elok suami ada sebelah, isteri ada sebelah, tapi bangun selalu tak sedap hati. Yang ketiga, selalu berada dalam keadaan tertekan. Maknanya bukan dia selalulah, dia maknanya ada waktu-waktu tertentu dia punya baran, dia punya emosional, dia punya tekanan, stres melampau-lampau, tidak boleh dikontrol, berulang-ulang benda tu. Bukan sekali je. Kalau sekali mungkin ada sebab, kita tanya sebab apa, kena marah kat bos, kena buang kerja, kena potong gaji dan seumpamanya. Tetapi kalau berulang-ulang, asyik petang je mula mengamuk-ngamuk dia, asal nak tidur malam je mula mengamuk-ngamuk dia, ini kemungkinan adanya tanda gangguan. Adanya gangguan, itu tanda-tanda. Baik, kemudian mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang menyeramkan itu maknanya mimpi-mimpi menakutkan, mimpi hantu, mimpi dikejar hantu, mimpi bunuh orang, mimpi dibunuh, mimpi jatuh tempat tinggi. Adapun macam mimpi jatuh tempat tinggi itu pun, ini disebut tanda-tanda. Ada pengalaman ulama ataupun orang yang pakar dalam bidang perubatan ini mengatakan ia sebahagian daripada tanda-tanda. Ada yang kata mimpi tempat tinggi tidak. Jadi sebab itu kita kena tengok kepada faktor-faktor yang lain. Kalau satu je tanda, dia tidak kuat. Tapi kalau banyak tanda, maka dia lebih kuat. Sebab itu kita kena tahu secara keseluruhan, supaya kita tengok, ada 10, maka dia dekat dengan tanda, dia dekatlah bahawa orang tu lah. Maknanya kalau kita nak dakwa orang tu seorang pencuri, banyak tanda dia, malam-malam keluar senyap-senyap, siang tak bergaul dengan orang, contoh. Maknanya banyak tanda-tanda. Tapi kalau satu je, dia tak boleh didakwa, tak kukuh untuk kita dakwa ataupun kata orang ni ada gangguan. Sebab itu kita di ikhtiar syifa, kalau orang datang kepada kita, orang WhatsApp, saya ni ada masalah sekian-sekian, kita bagi list 30 ni, tuan-tuan, dalam banyak-banyak ni cuba tengok ada berapa tanda. Dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata ada banyak tanda. Bila banyak, maka kita kata ini kecenderung kepada masalah gangguan. Sama di pusat rawatan, orang datang kita tanya dulu, di pusat rawatan Darussalam ada buat perubatan hospital ke tak? Dia kata saya sakit dalam perut ustaz. Datang pusat rawatan, sakit dalam perut ni dah banyak kali dah, mungkin kena santar. Kita tanya dulu, pergi hospital kata macam mana? Dok kata kena santar, takut dia gastrik, mana tahu, dan sebagainya. Jadi demikian, makin banyak tanda-tanda, maka makin kuat kecenderungan orang ni ada masalah gangguan makhluk halus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai perkongsian, di Malaysia ada 49% ke 50% orang yang ada, dia bukan orang yang ada gangguan, tapi dalam satu kategori yang mana orang ni bila ada masalah, dia pergi ke rawatan ataupun pusat rawat dapatkan rawatan secara alopati ataupun jumpa doktor dan hospital tak selesai. Akhirnya dia pergi cari perubatan alternatif, sama ada berbentuk pusat rawatan Islam, sama ada benda tu adalah bomoh, sama ada benda tu dengan kaedah bekam, sama ada tu benda tu dengan kaedah terapi dan seumpamanya. Bermakna ada Malaysia ini besar dari sudut nisbah jumlahnya, keadaan sesetengah sakit orang itu berkait dengan masalah-masalah rohaniyah atau berkait dengan masalah-masalah sihir, saka dan seumpamanya. Filem hantu pun tak kurang larisnya di Malaysia. Memang masalah hantu pun laris juga di masalah di Malaysia. Kadang-kadang ustaz tu pun perangai macam hantu, asal ada benda je nak tuduh saka, asal ada sakit je nak tuduh sihir, bermacam-macam. Jadi semua dah jadi hantu.
kita minta jauh. Sebab tu kita di Ikhtiar Syifa ataupun di Darussalam Malaysia, tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita bukan nak bicara banyak masalah-masalah tu, kita nak betulkan kefahaman masyarakat, kita nak bantu tuan-tuan dan dirahmati Allah bila dapatkan rawatan, dapatkan dengan kaedah yang baik. Saya banyak sekali tu WhatsApp pun puluh-puluh lagi yang tak WhatsApp, yang tak sempat reply. Ada yang guna email, banyak di email saya kata, akak cuba WhatsApp lah, saya balas melalui audio. Dia dah WhatsApp banyak kali dah, saya pun kadang-kadang tak sempat reply lagi. Tapi saya reply, cuma kadang-kadang dia lambat sikit lah. Baik, berbalik kepada tadi, mimpi yang menyeramkan. Maknanya mimpi-mimpi yang menakutkan. Termasuk juga kadang-kadang kalau orang tu selalu bermimpi kepada patung ataupun Buddha ataupun gereja, maknanya mimpi benda-benda begitu, itu mimpi yang tidak baik. Kita ni, sebelum daripada kita pergi lagi tentang tanda-tanda gangguan ni, maknanya kalau mimpi-mimpi yang tidak baik tadi, kita bangun, kita pun ludah sebelah kiri, gitu minta Allah jauhkan daripada bala musibah, daripada gangguan jin dan juga manusia. Baik, kemudian mimpi seperti mimpi-mimpi binatang, mimpi-mimpi binatang seperti mimpi binatang buas seperti harimau, singa, dan seumpamanya lah. Berulang kali ular kejadian. Banyak orang mimpi kalau dikaitkan dengan gangguan ini, mimpi-mimpi berbentuk ular. Sebab dia gini, mimpi bentuk ular tu sebab ular tu lebih familiar ataupun lazim sebagai binatang buas yang ditakuti di Malaysia. Kalau dia mimpi binatang-binatang yang dalam, binatang tu bisa juga tapi pelik dalam laut, tak pernah kita tengok, kita pun tak kenal apa binatang itu. Sebab itu jin itu dia ada alamiah dia sendiri. Orang Melayu ada dengan cara hidup dia sendiri, makannya nasi sukanya, kaedah pakainya begini. Jin pun yang duduk di Malaysia begini perwatakan dia. Kalau duduk di tanah Arab lain pula. Sebab itu di dalam kitab disebut mimpi seperti mimpi unta, mimpi bagal. Masalah kita tak kenal mimpi keldai, sebahagian tanda gangguan. Kalau di tanah Arab, jin tu memang alamiah dia, kehidupan dia kat sana, memang dia mimpi keldai. Kita mimpi keldai, kita mungkin esok tanya orang, apa benda yang aku mimpi malam tadi. Jadi dia ada alamiah sendiri. Maka jin itu mendatangkan rupa dalam mainan tidur tadi dalam bentuk sebagaimana alamiah dia hidup di dalam suasana ataupun negara di tempat tersebutlah. Jadi kalau masyarakat Melayu kita banyak sekali dengan mimpi ular, mimpi harimau dan seumpamanya. Jadi mimpi lipan, mimpi kalajengking. Banyak orang mimpi lipan, dia mimpi lipan datang-datang kat tubuh dia. Memang tak senang lah. Kita pun kalau mimpi lipan, bangun tengah malam, meremang juga rasanya. Jadi yang mimpi ular, banyak kali orang mimpi ular. Dan orang Melayu dulu banyak beranggapan kalau mimpi ular maknanya orang nak masuk meminang. Itu Melayu punya mindset. Mimpi ular sebahagian besarnya kita boleh katakan adalah tanda sihir. Maka bila seseorang itu berhajat kepada seorang perempuan, maka disapukan minyak, sama ada sapu minyak orang kata cenuai ke, dia letakkan buluh perindu ke, dia letakkan apa-apa, maksud secara umumnya minyak pengasih lah. Tuan-tuan, minyak pengasih ni kat Shopee ada jual, kat Lazada ada jual, kat laman web Google ada jual. Jangan cari, saya cuma cerita, orang jual harga 350 minyak penawar, minyak pukau, minyak pengasih 1001 malam dan seumpamanya, harga ada 400-500, harga ada beribu-ribu. Jangan sesekali terlibat. Bukan orang yang kita buatkan tu akan jadi sakit, tetapi satu masa kita juga akan sakit sebab kita mengikat ataupun mengambil jin itu sebagai tukang khidmat kepada kita. Maka jin itu jahat. Tak cukup dengan mangsa, satu hari dia gigit kawan tuannya sendiri. Nanti nak mati tu susah, berkelip-kelip mata tak mati-mati sebab dulu ada pakai jin, dia tak sedar. Sama juga dia belajar silat, dia ambil kain merah simpan, dia buat mandi sekian-sekian, pakai 7 lilit benang di pinggang dia dan seumpamanya. Akhirnya bila tua baru dia sakit, dia pun tak tahu daripada mana dia sakit. Bila kita ruqyah, maka dia bersilat-silat dengan sendiri, maknanya dia ada terlibat dalam menggunakan khadam ataupun jin waktu hayat hidupnya. Jadi jangan terlibat. Baik. Kemudian mimpi yang seterusnya, mimpi seterusnya mimpi patu ular dah sebut tadi, maknanya mimpi binatang-binatang buas. Kemudian antara lain adalah ketawa, menangis,
atau menjerit ketika tidur. Kalau kita perasan orang tu baru tu tidur dia menangis, terasa-rasa bunyi dia duk menangis seorang-seorang ataupun ketawa seorang-seorang, itu tak kena, ada tanda gangguan. Itu sebahagian daripada tanda gangguan. Kemudian sakit kepala yang berterusan. Dah pergi hospital dah jumpa doktor doktor kata bukan migrain, bukan masalah vertigo, bukan migrain, bukan jenis-jenis sakit kepala yang doktor maknanya doktor kata tak ada apa-apa masalah, tapi petang-petang je sakit kepala, petang-petang berat rasa kat kepala, petang-petang rasa sakit berat kat bahu. Itu juga sebahagian daripada tanda gangguan. Kemudian sukar untuk melakukan amal ibadah. Dulu dia orang pergi masjid rajin, tiba-tiba jadi berubah. Dia dulu nak baca Quran mudah, tiba-tiba jadi berubah, payah nak baca Quran, baca tak sampai satu muka dah menguap, baca sampai satu muka menguap. Kalau menguap sekali tu mungkin sebab dia mengantuk, esok tak menguap. Tapi asal nak baca Quran je, buka je muka surat menguap, buka je muka surat menguap. Asal nak semayang je sakit badan, asal semayang je rasa letih, rasa malas, tak seronok dan sebagainya, maka mungkin dia ada gangguan. Kemudian antara yang diliskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga adalah maknanya penyakit fizikal yang tidak dapat dirawat oleh perubatan moden atau dengan kaedah alopati tadi. Maknanya pergi hospital banyak kali, tak tahu apa masalah. Baru-baru ni datang seorang hamba Allah, dia datang, maka dia bengkak kat sini, kemudian duduk 2 minggu bengkak pula kat sini, duduk 2 minggu bengkak pula kat sini, dah 4 kali ambil darah kat hospital Selayang belakang ni. Maka doktor kata tak ada apa-apa penyakit, nak kata beguk bukan beguk, nak kata kanser bukan kanser, bukan ketumbuhan, tak tahu apa masalah. Maka dia datang sini, kita suruh minum jus kurbi dan mandi, alhamdulillah surut dia. Dan banyak sekali lah pengalaman ataupun testimoni pelanggan-pelanggan lain. Kalau tuan-tuan ada masalah seperti batuk, ada masalah batuk berterusan, masalah sakit dalam perut berterusan, masalah-masalah yang makan muntah, yang melibatkan dalaman ataupun sukar untuk bersama suami isteri dan seumpamanya, tuan-tuan boleh cuba selain daripada minyak bidara, dapatkan jus kurbi ni, tuan-tuan boleh minum. InsyaAllah dia membantu daripada dalam yang sangat-sangat kuat formulanya, sebab dalam ni ada puluhan daun bidara yang memang kita petik di pusat rawatan di pohon kita sendiri. Minggu lepas saya pergi petik, masukkan dalam tebang, dia tak cukup nak ambil daun sebab kita guna banyak, sebab banyaknya daun bidara dalam ini. Itulah yang menjadikan bila orang makan kadang-kadang ada terus muntah, ada makan beberapa jam rasa panas, ada sendawa dia, jin sangat tidak seronok dan menggelupur dia untuk keluar daripada badan. Baik. Kemudian kita pergi kepada tanda-tanda dalam bentuk fizikal, tanda-tanda dalam bentuk fizikal. Baik, jangan lupa like juga share kepada kawan-kawan kita. Kita masih berkongsi tentang tanda-tanda seseorang itu diganggu oleh jin. Antara lain adalah sakit kepala atau bahagian tertentu, terutama selepas asar dan ke atas. Maknanya antara asar ke maghrib ataupun awal malam itu, dia selalu sakit-sakit badan. Masuk je lepas asar sakit atas bahu, masuk je lepas asar sakit atas bahu. Ada keadaan orang tu dia sakit tempat tertentu, masuk waktu petang je rasa bergerak-gerak, lari-lari benda dalam badan. Masuk bila dengar, kadang-kadang dia boleh berlaku bila kita didengarkan oleh ayat-ayat ruqyah. Sebab itu setiap kali sesi live yang kita buat, kita pasang kepada tuan-tuan amalan kendiri, himpunan ayat-ayat ruqyah yang diijazahkan oleh Tuan Guru Allahyarham Ustaz Ismail Kamus kepada anak didik Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Jadi bila tuan-tuan dengar ayat ruqyah itu, bagi orang yang ada gangguan, dia tidak sedar, perasaan dia lain. Dia mungkin rasa nak sendawa, dia mungkin rasa gelisah, dia mungkin rasa sedih, dia mungkin rasa nak menangis, dia mungkin rasa baran dan seumpamanya. Jadi kalau kita memang tahu kita ini ada gangguan, maka bila kita dengar tadi, kita tenang, kita boleh ikut, kita boleh ikut. Kalau tak boleh ikut, tak apa, kita dengar sahaja. Sebab jin itu akan lemah, jin itu akan luka, jin itu akan tercalar, akan sakit dia bila didengarkan. Kalau ditiup, maknanya rawatan secara direct ataupun mandi dengan air yang kita dah bacakan dengan tiupan tadi, dia memang lagi sakit lah. Sebab itu kita membacakan ayat Quran daripada jauh itu, dia bukan satu kaedah rawatan. Saya
boleh istilahkan dia sebagai satu kaedah terapi diri, sebagai kaedah suplemen terapi. Maknanya daripada jauh kita bacakan orang yang ada sihir, sakan dan seumpamanya, kita boleh bacakan ayat-ayat ruqyah dan sebagainya, tetapi dia bukan satu kaedah rawatan, dia terapi, maknanya hampir kepada rawatan juga. Tapi lebih baik kita menggunakan bahan yang menjadi perantaraan ataupun tanpa perantaraan. Maknanya sama ada kita datang pusat rawatan atau kita guna bahan-bahan yang telah diruqyahkan, kerana sebahagian takrif pada ar-ruqa ataupun ruqyah itu adalah hembusan, maknanya mesti ditiup, macam tu. Adapun kalau bayi menangis dan sebagainya, dia biasanya dalam kaedah yang ringan, dalam gangguan yang ringan. Jadi sebab tu bila dibaca dengan telefon subuh pun, kalau bayi menangis banyak, alhamdulillah hilang. Bayi menangis, jin ni dia tidak masuk dalam tubuh bayi. Jarang kes dia masuk dalam tubuh bayi. Kita pun kena suruh budak tu muntah. Tak, dia menampakkan atau dia berada di sekeliling bayi tadi. Maka bila budak tu tengok, terbeliak biji mata dia, maka menangis-nangis ketakutanlah budak itu tadi. Sebab itu banyak juga sebahagian kes sawan, dia bermula dengan sebab gangguan di dalam rumah. Tengok jin, terkejut, terbalik mata dia, terbalik mata dia ke atas. Ada amalan, baca amalan afasiptum, kita gerak mata ini, tapi tak apa, itu kita kongsi lain kali lah, ya. Jadi maknanya kalau kita biar lama-lama, maka sawan tu akan naik peringkat kedua, peringkat ketiga, daripada sawan tangis kepada sawan tarik, kemudian kepada sawan gila ataupun sawan babi, disebutkan setengah orang. Jadi maknanya sebab itu bila anak-anak adanya sawan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh datang pusat rawatan, tuan-tuan atau tuan-tuan guna sahaja mandian bidara dan minyak bidara kita, insya-Allah membantu. Baru-baru ni seorang kakak daripada Terengganu telefon menangis-nangis, "Ustaz, anak saya ni kuat sangat menangis tengah malam, menangis. Baru baby tu saya rasa dalam 7 bulan ke tak silap saya." Kemudian dia kata kami pun tak percaya mula-mula bendanya begini. Kemudian kami pun dapat buat rawatan, operate kat hospital, 7 bulan baby, ambil air tulang belakang. Saya dengar, saya pun yalah, benda dah buat kan. Dia kata lepas daripada tu menangis-nangis juga. Kemudian barulah kami jumpa pengamal perubatan, barulah bila dirawat dia sekalipun maknanya ada tanda gangguan. Sekarang nak buat macam mana? Saya kata yang masalah anak tu buat rawatan, orang kata macam biasalah, tak perlu nidah, just ambil apa suplemen yang apa semua untuk baikkan dia sajalah, tak ada masalah apa dah. Yang lepas tu lepas lah. Tapi kesianlah keadaan baby dia sebab kecil lagi, dah ambil tahi tulang belakang kan, dia buat operate. Kemudian kita suruh guna mandian gitulah. Saya dia beli full set mandian bidara, minyak dan sebagainya. Alhamdulillah beransur baik. Jadi tuan-tuan, kerana itu kita dalam masalah gangguan ini, bagi masyarakat kita yang tidak percaya ataupun tidak tahu menahu atau tak ambil tahu tentang masalah ini, kita kena sedarkan mereka. Kerana beriman, percaya kepada, bukan percaya pada hantu, percaya kepada perkara gaib adalah sebahagian daripada rukun iman kita. Tetapi dia bab panjang lagi lah nak dibahaskan, kerana perkara gaib itu melibatkan syurga, neraka dan seumpamanya. Tetapi jin itu juga sebahagian daripada perkara gaib di dunia, perkara gaib bagi alam manusia. Macam itulah, kita ringkas, itu kita bahas lain kali. Baik, jadi antara lain pula adalah mimpi. Ni mimpi juga, tapi maknanya dia spesifik sikit, mimpi menyusukan bayi yang saya sebut tadi. Maknanya kalau orang tu selalu mimpi susukan bayi, mimpi susukan baby, mimpi ambil baby selalu berulang-ulang, lazimnya itu tanda gangguan. Bukan lazim lah, maknanya itu tanda-tanda gangguan. Baik, kemudian badan terasa berat dan malas, tiba-tiba berubah jadi malas kerja, rasa berat, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak solat dan seumpamanya. Kemudian antara lain adalah sukar untuk mendapat jodoh. Kenal orang banyak dah, tapi setiap kali berhubungan ataupun maknanya berkenal-kenalan dan seumpamanya, putus. Nak kahwin je putus, nak kahwin je tak jadi dan seumpamanya. Jadi dah banyak kali kenal orang, banyak kali putus tunang, banyak kali putus hubungan, tak kahwin-kahwin. Jadi yang ini juga sebahagian tanda gangguan. Kemudian
badan terasa bisa-bisa, sakit sendi, lenguh-lenguh sendi, terutamanya dia sendi-sendilah. Kadang-kadang dia terasa, saya petang-petang rasa mencucuk-cucuk je kat lutut saya, sampai tak boleh nak berjalan. Tapi kita kena tengok dululah. Sebab tu kita kata ada pergi hospital ke, kalau rasa sakit sendi bentuk arteritis ataupun RA ataupun OA tadi rheumatoid arthritis dan juga OA tadi, dia ada 3 kategori orang yang sakit sendi ni. Maknanya mudah cerita, dia kurang bendalai, cecair sovenial, macam minyak geris dalam lutut tadi. Memang dia akan rasa sakit, nyeri dia akan rasa. Bila cecair itu dah kering terus, dia akan bersilang tulang rawang yang warna putih antara sendi tadi, maka pedih, dia terasa tajam, dia rasa mencucuk. Itu pun penyakit secara fizikal pun boleh berlaku. Sebab tu kita tanya dulu, ada ke masalah sakit-sakit sendi? Yang jumpa doktor ni, dia kata tak ada, masalah kesihatan okey je, tapi petang-petang sendi saya selalu rasa mencucuk tajam je, bahu saya rasa tajam je, angkat tangan ke tak angkat tangan ke sama je. Ini sebahagian daripada tanda-tanda gangguan. Kemudian sakit ketika ziarah orang meninggal. Ada setengah kes, maknanya dia bila pergi ziarah orang meninggal, terutama kawan kerabat yang dekat lah, lagi-lagi kalau orang ahli keluarga dia yang meninggal, maknanya dia tiba-tiba jatuh sakit lepas tu. Tiba-tiba jadi sasau, tiba-tiba jadi tak kenal orang, tiba-tiba jadi senyap dengan sendiri, sama ada ahli keluarga dia meninggal ataupun orang-orang yang ada hubungan dengan dia meninggal. Ini ada juga sebahagian daripada tanda-tanda. Kita pun ada terima kes, baru-baru ni. Saya dah sebut dah sebelum ni, jadi saya tak sebut lah, panjang cerita pula. Baik. Kemudian sakit dada bila waktu asar ke atas, selalu je petang-petang rasa sakit, rasa lemas, rasa susah nak bernafas, macam tu. Sakit dada pada waktu asar ke atas ataupun waktu-waktu yang tertentu. Sakit pinggang tanpa sebab. Jin ni dia suka mengganggu di sendi-sendi. Sebab itu bila kita suruh tuan-tuan pakaikan minyak bidara ini, tuan-tuan yang orang sihat ke, orang yang ada gangguan, saya recommend belilah minyak bidara kita ataupun mandian kita ataupun jus kita sebagai suplemen sekalipun kita sihat. Macam kita yang penyakit yang orang kata fizikal ini, kita pakai suplemen untuk cantikkan kulit, untuk rebakkan rambut, untuk buang jerawat, untuk gebu dan sebagainya, untuk kurus dan sebagainya. Maka rohani, suplemen yang terbaiknya tidak lain tidak bukan adalah dengan amalan. Kita baca Quran, kita solat, hajat dan sebagainya. Tapi itu dua keadaan. Pertama, nak takarrub kita dengan Allah, nak dekat kita dengan Allah. Dalam masa yang sama, bila dekat dengan Allah, maka musuh Allah menjauhi. Maknanya syaitan, jin yang nak mengganggu, jauh. Tapi masalah kitanya pula, kadang-kadang kesibukan kerja seumpamanya, maka kita tak punya ruang waktu yang banyak. Kita bentuk amalan dia panggil sebagai amalan ibadah umum. Kerja memang kerja kerana Allah, tapi dia bukan bentuk ibadah yang khusus. Jadi yang bentuk ibadah umum ni, walaupun kita kerja kerana Allah, balik kerja kerana Allah, isi minyak kerana Allah. Saya ustaz semua isi minyak pun niat lillahi ta'ala, nak makan pun niat lillahi ta'ala. Takkan saya jauh lagi dengan Allah? Memang perbuatan kita dengan Allah tu satu hal, jauh dekat tu bergantung kepada hati kita tu, niat kita pada ketika itu. Tapi kita dengan syaitan dekat, sebab syaitan itu jauh kepada orang yang ada amalan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kekurangan itulah kita sure tuan-tuan gunakan mandian. Tak apa beli satu botol 3-4 hari, 4-5 hari mandi sekali, minyak 2-3 hari sapu sekali, sebagai suplemen supaya jauh daripada anasir sihir, saka, gangguan jin, histeria dan seumpamanya. Begitu. Baik. Kemudian antara lain adalah terasa benda bergerak di bawah kulit, tadi kita sebut dah. Kemudian darah haid keluar lebih daripada 15 hari, maknanya darah istihadah. Kita ada banyak orang gangguan yang maknanya dia sebut dia darah haid keluar lama, tak berhenti-henti. Bila dia sapu dengan dia mandi dan dia gunakan jus itu, alhamdulillah baik dia. Banyak kes Kemudian maknanya kitaran haid tidak normal lah, salah satu jugalah yang berkait kitaran haid tidak normal. Kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 3 hari, tak tentu, tak macam keadaan normal. Ini salah satu juga boleh berlaku gangguan. Okey. Kemudian senggugut yang kuat. Kita banyak sangat orang yang pakai minyak bidara Ikhtiar Syifa ini, alhamdulillah baik daripada senggugut dia. Tuan-tuan kalau ada anak-anak, kalau ada kawan-kawan, kalau ada jiran-jiran, rakan kerja dan seumpamanya, kalau yang jenis masalah senggugut kuat tu, cubalah guna.
Cubalah guna, sebab jin ini macam kita pernah bincangkan sebelum ni, ada gangguan yang datang secara memang ditujukan dengan sebab sihir, dengan sebab saka. Ada gangguan yang boleh berlaku secara umum, dia saja dia je nak kacau. Ada gangguan yang boleh berlaku sebab antara sebab ada menjadi musabab antara kita dengan dia. Kita suka baca buku-buku jin, kita pergi ke laut, buka botol, ada orang buang jin kat dalam tu dan seumpamanya, maka datang kepada dia, suka kepada kita. Ataupun kita duduk di satu pejabat, ada kawan kita, kawan baik kita, dia tu orang ada gangguan jin, sama ada saka sihir dan seumpamanya lah, maka tempiasnya datang kepada kita. Jadi banyak faktor, jadi kita gunakan untuk sebagai bersiap sedia daripada masalah gangguan itu, melindungi diri kita. Kemudian gangguan di sekitar rahim, itu juga sebahagian daripada gangguan. Rasa panas, rasa sakit, memang tak boleh nak bersama. Kalau yang dah berkahwin tak boleh bersama suami. Termasuklah kalau suami ada juga kadang-kadang masalah dia punya alat kelamin tidak berfungsi. Waktu saya di Mesir 10 tahun lepas, pasang suami isteri datang kahwin lebih kurang 6 bulan, belum bersama tu, masa awal-awal tu berfungsi alat laki ni berfungsi. Istilah orang mudanya steam, maknanya memang berfungsi lah alat kelamin dia. Tapi bila nak bersama je, terus lembik tak berfungsi. Sampai 6 bulan dia pun rasa macam tak kena. Datang suami isteri ni jumpa saya. Waktu tu saya belajar, saya pun tak kahwin lagi, segan juga. Tetapi waktu kita belajar di Mesir dulu, kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar tu sudah kenal kita terlibat dalam perubatan ini, maka kita pun beli air, beli limau dan seumpamanya, minta dimandikan. Alhamdulillah lah, saya rasa ada perubahan. Cuma lepas tu kita tak tahulah maklumat lanjut. Kemudian batuk yang berpanjangan, batuk tak berhenti-henti, batuk dia dah makan ubat batuk, dah pergi hospital, ambil suplemen macam-macam, makan madu, makan macam-macam dah, tapi batuk, maka itu juga sebahagian daripada tanda gangguan. Kerap sendawa bila mendengar Al-Quran. Macam bila kita pasang amalan kendiri tadi, amalan kendiri 1, amalan kendiri 2, akan datang insya-Allah kita pasang amalan kendiri 3, himpunan ayat-ayat ruqyah tadi. Bila dengar, dia rasa sendawa, dia rasa mengantuk, dia rasa gatal, dia rasa bergerak-gerak dalam badan, dia rasa bisa, dia rasa nak menangis-nangis, maka itu juga tanda gangguan. Tuan-tuan, tindak balas jin bila kita dengar bahan-bahan ayat-ayat ruqyah atau kita mandi dengan bidara ikhtiar syifa ini, ada kat belakang ini, tuan-tuan, dia tidak sama. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni macam mana bila buat rawatan? Sedar ke? Adakah nanti saya akan pengsan? Kami tak tahu. Tuan-tuan nak pengsan ke? Tuan-tuan nak gelak ke? Tiba-tiba tuan-tuan nak sendawa saja, tuan-tuan nak muntah, tuan-tuan nak mengamuk tendang perawat, tuan-tuan nak baling botol ni dan seumpamanya. Sebab dia bergantung kepada keadaan orang tu. Macam kita tangkap orang penjenayah, kita tak tahu dia nak tindak balas macam mana. Dia nak lari ke? Dia nak tembak kita ke? Dia nak lawan kita dan sebagainya. Kemudian gagal melakukan hubungan kelamin, ini saya dah sebut sebagai contoh tadi, maknanya kalau suami isteri tak boleh nak bersama. Ada juga berlaku di kalangan perempuan, bila nak bersama, dia punya alat kelamin dia tu terkepit, ataupun maknanya suami tadi tidak dapat masukkan alat kelamin dia lah, jadi dia jadi sakit. Kemudian ada juga keadaan bila mana bersama sakit yang teramat-amat sangat, tapi kita kena cek, kena pastikan dulu adakah sakit itu takut ada ketumbuhan kanser dan umpamanya. Dalam perubatan ruqyah, etika dia dalam perubatan Islam, kita meraihkan perubatan alopati, maknanya perubatan hospital. Bila dia kata saya setiap kali nak bersama sakit sampai menangis-nangis, sampai saya tak mahu dah bersama, maka kita tanya dulu, ada pergi hospital ke tak, jumpa doktor pakar sakit puan ke dan seumpamanya. Kita takut ada benda-benda lain. Dia duk kata dia santau, dia kata kena dia sihir, padahal dia ada masalah lain. Jadi kerana itu, namun kadang-kadang bila dia memang kata tak ada masalah, saya ni sihat apa semua, tapi asal nak bersama dia je tak boleh. Jadi itu juga tanda-tanda gangguan. Kemudian sebahagian pesakit gangguan ni ada juga yang melalui, orang kata melalui benda-benda penyakit seperti kanser, orang kata cyst ataupun fibroid ni, dia sebahagiannya memang datang daripada anasir gangguan, anasir sihir. Memang berlaku dan banyak berlaku. Banyak orang-orang yang ada masalah kanser, bila diruqyahkan, maka dia menunjukkan tindak balas. Kemudian cyst dia mengecil, hilang, tak lama tumbuh balik. Tapi memang kebanyakan kes orang kata cyst tu pun kita tahu maknanya macam tu.
Tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh mengenepikan rawatan alopati, kerana ada kanser yang memang berlaku secara semula jadi, tak ada gangguan, tak ada sihir orang tu, tapi memang ada kanser macam tu. Jadi kita kena ambil kedua-dua serentak. Kalau kecenderungan dia lebih kepada ruqyah, tuan-tuan boleh mandi, boleh minum dengan jus, boleh sapu minyak bidara, boleh datang pusat rawatan. Kalau kecenderungan dia lebih kepada alopati, maka buatlah bersama, kerana Al-Quran itu tetap sebagai penyembuh. Maknanya kita minta dia baca Quran, tak perlulah ulah alik panggil perawat tu perawat ni, perawat tu perawat ni, bomoh tu bomoh ni, macam tu. Baik, kemudian seolah-olah ada sesuatu di bawah tapak kaki, terlalu je terasa macam pijak kaca, pijak duri, pijak orang kata pijak paku dan seumpamanya, ataupun terasa macam pijak telur dan seumpamanya. Dia terasa pelik lah, tidak normal. Kemudian sawan, ini kita dah sebutkan juga tadi, yang bukan disebabkan demam panas lah. Maknanya kalau budak tu memang demam panas kemudian sawan, itu lain. Tapi budak tu tiba-tiba je berubah. Jadi itu sawan yang lazimnya ada kaitan dengan gangguan jin. Kemudian migrain yang berterusan juga sebahagian daripada tanda-tanda gangguan. Kemudian melihat jelmaan jin secara terus ataupun secara separa sedar lah. Dia tidur, dia tengah berjalan-jalan, pop, nampak satu kelibat. Jin ni kalau dia menampakkan diri dia sekejap je, dia tak boleh lama, tuan-tuan. Ataupun kita tengah tidur, kita tersedar, terjaga daripada tidur mimpi, tengok sebelah, ada pocong. Jin ni kalau dia berubah sifat, contohnya dia menampakkan diri kita depan kita sebagai anjing, menampakkan diri kita orang kata sebagai kucing, maka dia lazimnya tidak boleh lama, sebab dia akan terbakar. Yang kedua disebutkan oleh ulama, dia bukan terbakar, maknanya dia akan, kalau sifat fizikal dia itu dimusnahkan, maka dia akan musnah. Maknanya dia menyamar sebagai ular, nyamar depan kita, cep lalu kita pun ambil kayu pukul, mati dia, maka matilah jin itu tadi. Kalau ketika dia menyamar itu dalam sifat ular, kita pukul, mati dia, maka ini disebut dalam kitab, maka mati juga jin itu tadi. Sebab itu bila dia menyamar, dia sekejap-sekejap sahaja. Sebab tu ular masuk rumah, kita kata nak pukul, dia hilang dia. Macam tu. Jadi melihat jelmaan jin, sama ada secara sedar, dia bukan secara sedar macam biasa ni, dia macam separa sedar biasanya. Kemudian gatal pada kulit, terutama pada waktu malam hari ataupun tengah hari, kejap rasa gatal lah. Orang kena gangguan ni dia tak rasa macam gatal, orang kata gatal macam kita ada gatal kulit kena kotor dan seumpamanya, tapi dia terasa gatal daripada dalam. Nak garu pun tak hilang-hilang dia. Kalau gatal biasa ni garu hilang, yang gatal gangguan ni garu pun tak hilang, kejap datang lagi, kejap datang lagi, macam tu. Kalau gatal tengah sembayang, lain, itu gangguan jin. Asal sembayang je nak garu sana, asal sembayang je nak garu sini. Ada orang lama-lama dia jadi tabiat, itu jin nak merosakkan kita punya keikhlasan ataupun kita punya kekhusyukan waktu tengah solat. Kalau menggatal, itu lain pula. Itu lain pula lah, ya. Itu menggatal pada bini orang, tak menggatal pada bini sendiri. Itu gangguan jin dan setan yang sangat-sangat besar. Macam kata Allahyarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus, jin yang mengganggu lelaki ini, tengok anak orang teringat anak kita, tengok bini orang lupa bini kita. Jangan buat macam tu. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah demam yang berpanjangan. Maknanya tak kebah-kebah, terutamanya waktu malam panas dia. Esok siang okey sikit, malam panas, siang okey sikit. Dah 4, 5, 6 hari seminggu makan ubat pun tak jalan-jalan. Itu tanda gangguan. Kemudian muntah darah, kejap-kejap muntah, kejap-kejap muntah darah. Maka kalau doktor kata tak ada apa-apa, orang ni tak tahu, tiba-tiba minggu depan muntah darah lagi, kerap berulang beberapa kali, tuan-tuan boleh minum jus kurbi, mandi dengan minyak bidara dan seumpamanya, maka insya-Allah ada tindak balas yang baik, atau datang terus ke pusat rawatan. Bagi yang dekat, yang sekitar Selangor, ada masalah begini, boleh datang terus pusat rawatan. Buat rawatan boleh, beli produk kita yang diruqyahkan oleh kumpulan pengamal perubatannya pun boleh. Kalau yang daripada jauh, yang susah nak datang, tak apa, tuan-tuan guna produk ini pun sama baik kesannya, insya-Allah. Jadi akan datang kita mungkin bicara lagi tentang tanda-tanda gangguan di dalam premis atau dalam rumah. Malam ni tak sempat lah, kita tak ambil banyak, tapi saya kira memadai perkongsian pada kali ini tentang tanda-tanda gangguan pada diri.
untuk kita scan lebih lanjut ataupun kita tahu secara lebih detail, sambil-sambil tu saya tengok komen, takut tak perasan, maknanya kita macam mana kita nak sahkan atau nak tahu lebih lanjut, betul ke saya ni ada rasa-rasanya tanda tadi, macam mana Ustaz saya nak buat? Tuan-tuan boleh datang ke pusat rawatan, kita di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia di Gombak. Ada alternatif lain yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih orang kata kesannya pun insya-Allah baik. Tuan-tuan boleh guna set pendedih diri 167, ada minyak bidara. Tuan-tuan guna salah satu pun tak apa, dia tengok pada kes lah, tapi lazimnya kalau memang banyak tanda-tanda kita kata guna terus set pendedih diri ni, maknanya tuan-tuan mandi. Selama mandi ni dia boleh mandi 3-4 minggu 1 bulan. Jadi kalau tuan-tuan datang pusat rawatan lepas kali pertama, kita suruh datang lagi lepas 7 hari nak mengesahkan betul ke ada gangguan ataupun dah hilang, kemudian nak mengesahkan benda tu dah tak ada, dengan harapan insya-Allah. Jadi kadang-kadang orang daripada jauh, tambah sekarang kita punya SOP pusat rawatan, kalau datang tuan-tuan kena tulis nama, ada penjarakan, masuk pun dalam satu bilik 2 orang sahaja, dan kita perawat buat masa ini kita tidak sentuh pesakit, kita baca sahaja, kemudian kita tiup dan pulanglah balik mandi. Jadi sangat kita galak tuan-tuan guna mandian bidara ini. Tuan-tuan guna mandian, kemudian tuan-tuan sapu dengan minyak, kemudian tuan-tuan minum dengan jus kurbi ini, insya-Allah akan ada tindak balas kalau tuan-tuan ada gangguan. Macam mana tindak balas? Nanti tim kita ditirkan. Yang berminat boleh komen lah, insya-Allah kita bantu. Jadi itu 2 jalan, maknanya kita datang pusat rawatan satu keadaan, yang kedua kita gunakan bahan-bahan yang diruqyahkan satu keadaan untuk mengidentify, mengesahkan bahawa apakah kita ini adanya tanda-tanda gangguan. Macam tu dah nampak dah, saya ni apa yang disebutkan tadi ada, macam mana nak buat? Tuan-tuan boleh ada mandian bidara ini, kalau dekat tuan-tuan datang ke pusat rawatan kita, insya-Allah kita bantu. Jadi sama dalam datang pusat rawatan, dia untuk maknanya kita tahu orang ni ada gangguan ke tak. Kemudian sampai dari masa sama buat rawatan lah, bila tuan-tuan guna mandian bidara, minyak bidara, jus ini tak dia ataupun foam, kita ada lotion satu lagi ni, ini dah tak ada 3-4 bulan ni baru ada balik. Maknanya kalau ada gangguan, dia tengok, ada orang lepas dia mandi dia minum terus muntah-muntah, ada orang dia sendawa beberapa hari, ada orang dia tak hilang, tapi dia rasa makin sihat tubuh dia rasa makin ringan setiap kali dia guna, dia sendawa setiap kali dia guna, menguap-nguap sendawa, setiap kali guna dia rasa panas. Tuan-tuan, saya pesan kepada pengguna-pengguna bidara Ikhtiar Syifa, bila tuan-tuan guna, tuan-tuan rasa panas, tuan-tuan rasa sendawa, tuan-tuan rasa pijah, tuan-tuan rasa gatal, tuan-tuan rasa muntah, ada yang muntah darah, ada yang berak berdarah, ada yang menggigil-gigil, dia bergantung kepada keadaan. Banyak orang tanya-tanya, Ustaz nanti saya guna kesan dia macam mana? Saya tak tahu. Kesan dia insya-Allah positif, tapi macam mana jin tu bertindak balas saya tak tahu. Tak sama, cuma berdasarkan pengalaman macam-macam jenis sebagaimana kita cerita. Kalau kita lepas guna, kita adakah kita menjadi macam histeria tak sedar? Tak pernah lagi berlaku. Pernah sekali berlaku pada budak, lepas dia sapu terus dia tak sedar. Kalau tak sedar, berapa lama dia tak sedar? Tenang saja, 20 minit macam tu, insya-Allah dia tenang balik. Sebab jin itu sakit, dia sakit, dia tak tahan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Kita kena sabar dan kita kena bertahan. Kita bila kita guna, rasa tindak balas macam kita makan ubat pahit. Pahit kita tak nak. Ada orang sakit hidung, ada orang sakit telinga, sakit mata, titih dalam telinga, titih dalam hidung, sakit, ya Allah. Ada orang makan ubat pahit, ada orang termasuk kena masuk air ikut leher, kena masuk air ikut jari, itu pun sakit semua tu, bukannya tak sakit. Tetapi yang kalau macam penyakit fizikal, memang sakit tu kita lah, sebab kena pada kulit kita. Tetapi bila mana kita diruqyahkan, bila mana kita guna bahan yang diruqyahkan, bukan sakit kita. Saya baca ruqyah pada orang yang tak ada gangguan, orang tu tak sakit. Tapi ruqyah pada orang gangguan, orang tu sakit. Ambil minyak bidara ini, bagi minum, bagi sapu kepada orang yang ada gangguan, panas Ustaz, panas sakit. Tapi sapu pada orang tak ada gangguan, tak sakit. Datang bau-bau ni, duduk kat sini, sapu minyak bidara. Saya selalu pesan, kalau orang datang sini, kalau orang datang direct beli ke pejabat, sapu sikit-sikit sudah kalau nak sapu, jangan banyak-banyak, kan rebah susah kita. Kadang-kadang tim yang ada ni perempuan, pernah sekali dia rebah kat sini, dia sapu minyak bidara, lepas dia sapu, dia kata aku jin daripada neraka. Tunggang langgang saya punya tim. Tim perempuan ni biasalah, walaupun jual benda begini, takut juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya
macam mana tindak balas itu berbeza bergantung keadaan, tapi dia sementara saja. Maknanya kalau kita ada rasa tindak balas tadi, kita bertahan, kita menganggap, kita kena ingat sekarang engkau sakit, kita lepas sapu gerak-gerak, padan muka, kita kena letak macam tu, padan muka engkau, menggelupurlah engkau, berlari-lari tak cukup tanah lah engkau dalam badan. Sebab tu ada seorang makcik daripada Bukit Mentajam telefon, Ustaz, mula-mula dia marah saya, dia dalam 2 minggu dia kata ni ada kimia kemikal ke apa ni, dia kata ada kimia ke apa ni, panas saya, kata saya pijar saya, sakit sangat badan saya. Tak lama kemudian dia telefon saya, Ustaz, terima kasih banyak, saya dah habis puluh-puluh ribu berubat, lepas 2-3 bulan saya pakai ni, banyak sangat berubah dalam diri saya. Dulu makcik sapu kat tempat yang Ustaz suruh je sendiri, sekarang makcik sapu satu badan, dalam telinga pun makcik sapu, dia kata sebab makcik rasa berubah. Alhamdulillah, saya kata syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan kita terus boleh membantu orang lain pula. Jadi tuan-tuan, bila berlaku keadaan seperti itu, tuan-tuan kena konsisten saja. Sama tuan-tuan datang pusat rawatan, sakit Ustaz minggu ni, kita kata datang lagi minggu depan, kita ruqyah, mandi, datang tak sembuh lagi. Ada orang berubat pusat rawatan sampai 7 tahun, 10 tahun tuan-tuan. Sama di pusat rawatan Darussalam, di pusat rawatan Darussyifa. Jin dia bukan benda yang boleh dijanjikan. Okey, kita ikrar putus gangguan. Kalau semudah itu, maknanya senanglah, senanglah nak settle lah semua masalah gangguan ni tuan-tuan. Dia sangat menipu daya. Dia ajar kita baca ikrar, saya dengan putuskan saka, kita pun baca, jin tu duduk dalam tubuh kita, kena tipu. Perawat ni kena tipu, ustaz ni kena tipu, engkau yang sakit pun kena tipu. Bodoh kedua-duanya. Jadi janganlah kita tertipu dengan tipu daya jin. Jin ni dia pandai menipu. Sebab itu kita tak buat rawatan jarak jauh macam yang disebut Dr. Fuzi pada yang lepas dalam telefon. Okey, saya dah keluar. Yang keluar tu, yang cakap tu kadang-kadang jin, bukan orang tu. Saya dah keluar. Ustaz tu pun dah, okey dah keluar. Okey, baik, letak telefon. Jin tu pun gelak seorang-seorang kepada suami dia. Tak tidur malam suami tu. Ahli keluarga kan susah. Jadi depan kita buat rawatan tu, kadang-kadang kita kata dah masuk Islam dah. Kita suruh mengucap asyhadu, dia pun asyhadu alla ilaha illallah, mengucap masuk Islam. Sudah kita tanya tu, dia pun gelak. Dia kata tak lagi. Kita kata dah keluar, dah, okey, dah habis semua dah. Kadang-kadang kita nak kenal pun payah tuan-tuan, tapi melalui pengalaman, insya-Allah boleh kenal. Ini belum je ni, kita baca dia lain tindak balas dia. Jadi apatah lagi dalam jarak jauh. Sebab tu tidak dibuat rawatan jarak jauh, kerana banyak fitnah di sana dan banyak tipu daya jin dan syaitan di sana. Jadi saya kira pada malam ini sekadar itulah perkongsian. Tuan-tuan jangan lupa share kita punya video ini, mudah-mudahan boleh membantu orang lain pula. Di peringkat atas saya sangat teringat atau berpegang kepada prinsip yang dipesan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Sebagaimana saya biasa sebut, saya banyak kali kongsikan satu tempat kedai makan di Menatir, di Jahit, Ampang. Tengah makan, datang anak Datuk Badruddin sembang. Masa tu saya, Datuk, kemudian dia 2 orang. Dia tanya, apa kepuasan Datuk? Maka dalam berubat orang, kalau kira ambil duit tak berapa banyak, maka katanya Datuk Tuan Guru tadi, bila orang sembuh puaslah ana. Dan itulah yang sering dipesan-pesan kepada saya setiap kali saya bawa kereta hantar Datuk habis sesi live pada malam-malam sebeginilah. Biasa Khamis malam dan Selasa malam sudah live, saya hantar Datuk Tuan Guru balik rumah. Setiap kali hantar tu banyaklah benda kita sembang kan, nak boleh sampai setengah jam tu ke rumah dia. Selalu dipesan-pesan, maknanya kita berubat, bila orang sembuh, itulah kepuasan kita. Saya pun begitu, kami di Ikhtiar Syifa di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia, bila orang baik, itulah kepuasan kami, dan itulah yang kita sangat harap dan kita minta. Jadi tuan-tuan juga doakan kami agar terus berkembang baik dalam bidang perubatan ini untuk membantu masyarakat, orang kata mengelakkan daripada anasir atau perkara yang tidak baik seperti sihir dan seumpamanya, juga mengelakkan daripada mendapatkan rawatan-rawatan yang boleh merosakkan akidah kita. Jangan lupa like dan juga share. Kalau ada komen-komen, saya ada komen-komen yang saya tak sempat jawab, insya-Allah kita akan jawab lain kali. Terima kasih pada semua. Jangan lupa like dan juga share. Yang berminat untuk dapatkan produk boleh komen ataupun PM terus kepada inbox kita. Yang nak jadi dropship ataupun ejen pun boleh PM kita juga, insya-Allah. Terima kasih sekali saya ucapkan. Terima kasih pada semua yang menonton. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.